Apabila timbul isu apakah Nabi ni Isra' Mi'raj dengan ruh ataupun dengan ruh dan jasad sekali, maka khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan bahawa benda ni berlaku dengan ruh dan jasad. Sebab mereka kata banyak dalil. Antaranya, kalaulah Isra' Mi'raj ini berlaku dengan ruh, maka tak pelik. Kalau berlaku secara ruh saja, perkara itu bukan perkara pelik. Tetapi kenyataannya peristiwa ini dianggap sangat pelik oleh orang-orang Arab, orang musyrikun, sehingga ada di antara orang-orang yang baru masuk Islam murtad kerana tak percaya. Kalaulah benda tu menurut huraian jumhur ulama, sekiranya perkara ni berlaku dengan ruh saja, orang tak rasa payah nak terima, sebab hanya berlaku dalam bentuk kerohanian saja. Jadi tak rasa pelik sangat, orang tak ingkar. Tapi oleh kerana dia berlaku dengan ruh dan jasad, maka orang ingkar. Orang sedap munasabah, tak percaya boleh pergi ke tempat sejauh itu. Baitul Maqdis pun tak cakap nak jauh dah. Dah lagi naik ke langit yang ketujuh itu dengan peristiwa yang bermacam-macam tengah jalan itu. Jadi mereka anggap sangat pelik. Maka jumhur mengatakan sebab perkara ini dianggap pelik kerana dia berlaku dengan ruh dan jasad. Walau bagaimanapun, Aisyah ada meriwayatkan, dan daripada periwayatan inilah sehingga setengah ulama, sebahagian mereka itu berpandangan bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku secara kerohanian saja. Antaranya mereka merujuk kepada kenyataan Aisyah lah. Aisyah kata, pada waktu Isra' Mi'raj itu Nabi bersama dengan aku, tidur sekali dengan aku, dan aku masih lagi merasa kepanasan tempat tidur Nabi itu. Jadi Aisyah seolahnya mengatakan bahawa pada malam Isra' Mi'raj itu Nabi duduk dengan dia, maka Isra' Mi'raj itu berlaku dengan ruh semata-mata. Itu yang dijadikan dalil oleh setengah beberapa pendapat lah. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa dia berlaku dengan ruh dan jasad sekali. Sebab itulah dia dipersendakan, diperlecehkan, dianggap pelik, sehingga ada yang keluar daripada agama kerana tak percaya dengan peristiwa ni. Jadi bagaimana nak diselaraskan dengan kadang riwayat Aisyah tadi itu dengan kenyataan dan pendirian jumhur ulama bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku dengan ruh dan jasad sekali, lalu merujuk pada ayat tadi itu. Jadi mereka kata tidak ada pertemuan antara keterangan Aisyah ini dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku satu ketika saja. Sepanjang malam tu bukan daripada awal malam sampai akhir malam, tapi satu lahzah saja, satu ketika. Merujuk pada kalimat yang digunakan lailan itu berarti merujuk kepada sesuatu daripada malam, sesuatu daripada malam, maksud bukan sepanjang malam. Berarti peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku, perjalanan yang panjang, yang jauh, yang banyak cerita tadi itu berlaku pada waktu kita ni seketika saja. Baik, maka fakta perkara yang saya nak ketengahkan di sini bahawa alam barzakh, alam ghaib, alam martab, alam hakikat, faktu masa itu tidak berperanan. Faktu masa tidak berperanan. Kita ni mungkin berasa lama ataupun berasa sangat pendek, tapi di martabat barzakh ataupun di martabat ghaib, martabat hakikatnya yang pendek ini rupanya tak pendek. Nak beritahu bahawa masa kita hari ini ni, faktor masa kita hari ini ni, tak boleh kita nak bayangkan bahawa kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam ghaib, kehidupan di alam hakikat itu sama seperti masa kita ada hari ini. Jangan. Maka di sinilah yang menjadikan segolongan di antara sahabat-sahabat kita hari ini yang berpegang ataupun meyakini pendapat dan cuba menyebarkan ataupun cuba memahamkan orang tentang, dia kata, iaitu usaha nak menafikan adanya azab kubur hari ini. Adanya ada pandangan-pandangan yang dipegang oleh setengah orang dan diwar-warkan juga oleh setengah mereka itu bahawa azab kubur ni tak ada.
Tidak ada. Padahal dalil-dalil tentang azab kubur ini sabit dengan begitu kuat dalam hadis-hadis. Banyak periwayatan yang mensabitkan adanya azab kubur, adanya su'al munkar dan nakir, adanya kubur jadi sepi, ada jadi luah, jadi gelap, cerah dan sebagainya. Ada binatang-binatang. Periwayatan itu sangat banyak yang mensabitkan adanya satu bentuk nikmat atau azab dalam kubur ni menurut kepada keyakinan dan amalan seseorang di dunia ini, sebelum azab atau nikmat atau azab di akhirat nanti. Jadi golongan yang yang menafikan adanya azab kubur ni, antara alasan yang kita dengar, dia kata itu adalah suatu yang tidak adil. Tidak adil macam mana? Dia kata nyanyi kepada orang mati awal, lama kena azab dalam kubur. Jadi untung orang mati lambat. Lebih-lebih lagi hari ni mati, esok kiamat. Jadi azab dia tak lama, sekejap. Dosa kesalahan serupa je. Kawan ni kesalahan dia bunuh orang, mati zaman Nabi Adam. Seorang lagi bunuh orang kok, mati hari ni, esok kiamat lalu. Dosa serupa. Kok ni daripada zaman Nabi Adam ni kena seksa ni, sampalah kepada hari mahsyar. Kok ni esok mati, hari ni mati, esok kiamat lalu. Sekejap masuk buat lah dah. Sekejap je kena azab. Jadi atas dasar logik inilah mereka menjadikan dasar untuk menafikan adanya azab kubur yang sabit dengan riwayat. Sebab tu saya katakan bahawa faktor masa ini tidak berperanan di alam barzakh, tidak berperanan di alam malakut, tidak berperanan di alam gaib, tidak berperanan, maksud tidak sama, maksud tidak sama, tidak berbenang, bukan tidak berperanan apa, tidak sama maksud saya. Tidak sama masa yang ada atas dunia ini dengan masa di alam malakut, berada di alam barzakh ataupun alam ghaib ataupun alam hakikat dan seumpamanya. Tadilah peristiwa tu panjang, Isra Mi'raj yang ditempuh oleh Nabi. Perjalanan tu bukan dekat. Daripada Baitul Maqdis, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik setiap langit itu. Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi, minta izin lagi. Itu bukan peristiwa mudah. Kalau kita atur sesa tu, bukan sekejap boleh lepas tu. Tetapi kalau nak diadukan dengan kedudukan kenyataan Aisyah tadi tu, Nabi duduk bersama dengan aku, jumhur kata tidak bercanggah, tak rasa pelik. Sebab apa? Benda tu berlaku satu juzuk, sekejap aja. Mungkin sekejap celah-celah tu berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Celah-celah tu je. Tapi saya nak nyatakan bahawa hari ini ada satu kelompok yang agak tebal pemikiran kebendaan dia, sehingga banyak perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat ni agak bertentang dengan akal, cuba nak ditolak, cuba nak dinafikan, cuba nak dinyahkan dan macam-macam. Ini dah timbul hari ini. Sedangkan Islam kita ini asasnya adalah percaya kepada Allah, percaya kepada perkara gaib. Asas agama kita ni, asas agama kita adalah percaya kepada perkara-perkara gaib, yang mana perkara-perkara itu memang akal tidak ada ruangan untuk mencapainya. Tetapi macam mana kita boleh terima itu? Apakah ini bererti kita ini sudah menjadi agama yang sifatnya taklid membuta tuli, pakai ikut saja? Apakah agama kita dalam bentuk macam ini? Tidak. Sebab apa tidak? Sekalipun perkara itu perkara gaib yang akal tidak mampu mencapainya, tetapi sumber kepada perkara-perkara ini datang daripada sumber yang diyakini dan akal mengesahkan orang ini betul, tidak diragukan dia seorang Nabi yang diwahyukan. Jadi kita percaya ni bukan atas dasar taklid membuta tuli, ikut tak tahu pasal. Kita percaya kerana berita ni mari dari sumber mana? Sumber daripada Nabi Muhammad yang diakui, disahkan, diterima oleh akal bahawa orang ni dia adalah memang seorang Nabi yang diutuskan kepada umat manusia. Jadi atas kepercayaan itulah
segala perkabaran yang gaib ke dan sebagainya diterima dengan mudah. Jadi kepercayaan seperti ini dia tidak sama dengan taklid membetul-tuli. Taklid membetul-tuli ni percaya tak tahu pokok pakar. Apa yang dia percaya tu dah lah dah masuk akal, tak dapat diterima, kemudian tak tahu puncanya mana, pokok pakarnya pun tak tahu. Jadi jangan samakan keyakinan kita terhadap perkara gaib dengan taklid yang membetul-tuli. Kerana perkara gaib yang kita yakini itu sumbernya itu dapat kita sahkan, dapat diterima oleh akal. Akal memutuskan, menerima, meyakini bahawa orang ni memang betul-betul dia seorang Nabi yang menerima wahyu daripada Tuhan. Disahkan oleh akal dengan qarinah-qarinah yang bermacam-macam, dengan mukaddimah yang bermacam-macam, akal boleh terima orang ni. Jadi apa yang diberitahu maka tidak menjadi susah untuk kita terima. Maka inilah yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Apabila dia dipersendakan oleh orang musyrikun, mereka mempersendakan pengalaman yang berlaku pada Nabi ni. Mereka kata apa yang berlaku pada Nabi ni dongeng lah, itulah cerita karuk lah, macam-macam lah. Jadi mereka mempersendakan. Lalu bila berita ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tanya. Sayyidina Abu Bakar tanya, apakah betul Nabi berkata demikian? Yang apa yang Nabi beritahu begini, apakah betul itu datangnya Nabi? Maksudnya mendengar daripada Nabi sendiri. Mereka kata ya. Kalau begitulah yang dikatakan oleh Nabi, maka aku percaya. Bahkan sekiranya Nabi beritahu perkara yang lebih pelik daripada tu lagi pun aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi tindakan Sayyidina Abu Bakar ni, apakah kita nak kata dia orang panggil taklid membetul-tuli? Tidak. Sebab apa? Kerana dia sudah yakin kepada seseorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diutuskan. Dah mana dia boleh yakin kepada Nabi Muhammad itu? Itulah akal sudah memutuskan. Setelah melihat kepada dalil-dalil, bukti-bukti, mukjizat, keterangan macam-macam, sehingga akal boleh terima memang dia adalah seorang yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi apa-apa yang diberitahu itu diterima atas keyakinan ini. Maka itu bukanlah sesuatu yang dinamakan taklid yang membetul-tuli. Bukan. Sebab apa? Kepercayaan itu sekalipun tidak dapat diterima atau dapat dipikirkan oleh akal, tidak dapat dicapai oleh akal, tapi dia berlandaskan kepada mukaddimah ataupun sumber punca yang diterima oleh akal kebenarannya itu. Itu perkara yang jadi. Yang saya nak ulang balik, poin besarnya hari ini ada kelompok yang nak yang mula tidak percaya kepada adanya azab kubur kerana menganggap ketidakadilan tadi itu. Orang mati awal lama azab, orang mati lewat untung dia kerana pendek. Jadi ternyata bahawa daripada peristiwa Isra' Miraj ini, faktor masa tu tak boleh nak jadi ukuran. Tak boleh nak buat ukuran, tak boleh nak buat sipir serupa. Atas dunia ni pendek panjang hari ni tidak sama dalam kehidupan di barzakh, di alam gaib, di martabat hakikah dan seumpamanya, tidak sama. Kadang-kadang peristiwa yang berlaku di alam tu banyak panjang ceritanya, tapi dalam dunia ni sekejap saja. Kadang-kadang berlaku di atas dunia panjang, tapi di alam akhirat sekejap saja. Jadi tidak boleh kita nak congok bahawa dia mati awal lama kena azab, tak ada. Itu bukan ukuran dia. Masa-masa atas dunia ni, waktu ni tak boleh nak dikiaskan, nak diukur dalam kehidupan akhirat, sehingga kita nak kata tidak ada, lalu kita menafikan adanya azab kubur, soalan-soalan dalam kubur dan sebagainya yang sabit dengan nas yang banyak. Satu.